Salam. Okay, boleh mulakan. Lagi berapa orang? 5 orang tak ada. Apalah. Kita continue. Hari ni steel beam yang semalam punya. Okay. Mana? Okay, ni dah classification lagi. Okay. So hari ni kita sambung checking ataupun resistant. Okay. Kita ada we have 4 resistant. First shear, then bending, third wet buckling, and then flange buckling. Okay. Buka awak punya appendix. Okay. So first we go for shear check. Okay. Shear check page 5. Design appendix. Okay. Muka surat 5. Surat 5. Ni. Okay. Okay. Untuk check shear sama ada dia okey ke tak, kita mesti dapat VED must less than VCRD. Okay. Mana nak dapat nilai VED? So VED we get VED equal to V max. V max dapat daripada shear force diagram. Okay. So kalau ikutkan formula dia adalah level UL per 2 kalau kita punya loading adalah UDL load. VCRD equal to VPLRD. Okay. So this one equal to this one VPLRD. VPLRD equal to AVFY. Okay. Divide by square root 3 gamma m dot. Gamma m dot kita dah tahu 1.0. Okay. AV, macam mana nak dapatkan nilai AV? So AV ada kat bawah ni. Okay. The shear area AV may be taken as follow. Okay. Kita punya adalah yang ni. Roll I and H section. Okay. So kita tak guna yang ni, kita guna A punya. So kita ada formula AV equal to A minus 2B TF plus TW plus 2R times TF, but not less than NHW. So kena kira dua ni and then compare yang mana lagi besar antara dua ni. So yang tu akan jadi nilai AV kita. Antara this one dengan this one, yang mana lagi besar. Okay, akan jadi nilai AV kita. So A, okay, the cross sectional area. Kat mana nak dapat nilai cross sectional area? Okay, yang ni ada dalam table properties ni. Kat ujung sekali. UKC, UKB. Okay, this one area of section. So this nilai A. Okay. Lepas tu nilai B, nilai TW, nilai TF semua ada dekat sini. Dekat table properties. Okay. So semua nilai ni. Okay. Yang tak ada kat sini adalah yang ni. This R radius TF TW. Okay. Semua yang ni adalah table properties, dimension dekat belakang, dimension and properties. Okay. Yang ni nilai N ni equal to 1.
So yang ni sama dengan 1.0. Okey. HW kita ada formula. So HW sama dengan 2H tolak 2TF. H minus 2TF. Yang ni yang tak ada. HW tapi nilai H ni sama dengan yang ni. TF pun sama dengan yang ni. Okey. Untuk yang ni. So yang ni kena tulis sikit lah dalam kawah tu. HW equal to H minus 2TF. Dah dapat nilai AV. Dah dapat this one and this one. Compare yang mana lagi besar. So masukkan dekat sini. Okay. And then FY. Kat mana nak dapat nilai FY? FY kat mana nak dapat nilai FY? Plus. Kami kesurat 2. Apa? Kat mana? Dekat appendix kan? Muka surat 2. Tak dengar lah ke volume saya yang... Muka surat 2. Betul. Bel tu. Dekat muka surat 2, dekat table tu. Okay, dekat table ni. Dekat table ni. Okay, so nilai FY kita berdasarkan yang ni lah. Ataupun yang ni. Okay, tengok grade size, tengok FY. Jangan assume je. Okay. So, done for shear check. Dah dapat nilai, dah compare. Kalau dia less than 1.0, so should be okay lah, satisfied lah. Kalau tak, apa yang awak boleh buat, awak memang kena tukar size. Kalau tak satisfied, awak kena guna size yang lagi besar. Okay, maknanya dia tak dapat menampung awak punya nilai shear. Kalau steel, kalau design steel, dia tak ada macam kita design reinforced concrete. Kita boleh tukar B dia, kita boleh tukar H dia, kita boleh tukar diameter bar dia, kita boleh length dia, kita boleh adjust, dia tak sama. Okay. Kalau untuk steel, kalau kata tak pas, memang kita kena tukar size lain bila kita checking. Sebab tu bila dia provide tu daripada 500 lebih, dia terus ambil 800 lebih. Okay. Untuk shear ada soalan? Yang dekat sini, okay, dekat contoh ni, dia ada silap sikit nilai dia ni. Silap dia, cara dia betul, cuma silap dia TW ni, okay, TW ni sepatutnya nilai dia adalah 7.4. Tengok dekat atas ni yang ditulis ni, TW, nilai TW kat sini 7.4 kat sini. Tapi dia tulis dekat sini adalah 7.5. So jawapan ni semua akan efek lah. Yang ni semua. Okay. Cuma cara dia ni betul. Cara ni betul. Compare. Okay, kita nak compare. So dia kira VCRD equal to VPL RD AV F1 square root 3. Okay, yang ni dia kira nilai AV compare dengan yang ni. So since yang ni lagi besar, so yang ni lagi besar, so dia ambil nilai AV yang ni. Okay, then masukkan dalam ni, dapat 440 bahagi, so kurang daripada 1. So satisfied lah. Okay, yang ni simple je. Okay ke? Soalan? Okay. Okey. Okay, so this one tak payah. Yang ni tak payah buat. Moment reduction ni tak payah buat. Kalau di dalam Eurocode EC3 memang ada, tapi dalam appendix awak tak ada. So tak perlulah, saya tak ajarlah yang ni. Tak masuklah yang ni, jalan kalau ajar banyak. Tapi tak keluar exam, tak apalah. Kita awak belajar time degree pula. Okay, so this one kita tak cover lah ni. So kita continue with bending.
Okay. Bending sama dekat page 5 dia punya formula. Okay. Yang atas ni. Okay. Kita ada formula. Okay. MED divide by MCRD must less than 1. So barulah bending moment kita. Okay. This formula. Okay. MED sama. MED equal to M max from BMD, bending moment diagram. Okay, kalau kita punya UDL je, so kita ada WL kuasa 2 per 8. Kalau kita punya loading adalah UDL sahaja. Okay, so MCRD, okay, MCRD depend on class. Kalau kita punya class 1 or class 2, okay, so kita akan guna this formula. Kalau kita punya kelas 3, okay, kita akan guna MCRD this formula. Dekat mana nak tentukan kelas ni? Macam mana nak tahu kelas? Macam mana nak tahu dia kelas 1 ke, kelas 2 ke, kelas 3? Yang semalam madam ada ajar. Yelah, memanglah semalam ada Muka ajar. surat 3. Betul. Memang semalam ada ajar tu hari ni tanya. Betul. Muka surat 3 dengan muka surat 4. This one. Okay. Kita dah classificationkan awal-awal. Kalau dalam final, kadang-kadang dia dah bagi siap-siap classification. Kalau dia tak bagi dan dia suruh check bending, so maksud dia awak kena cari dulu classification dia kelas yang mana. Walaupun soalan tidak suruh buat. Tak suruh buat, tak suruh checking kelas mana. Tapi kalau dia tak nyatakan, awak memang kena buat. Biasanya yang ni lah. Biasa common 6.13 lah. Class 1 and class 2. Okay, so kita ada MCRD equal to MPLRD equal to WPL FY gamma M dot. WPL ambil kat mana? Kat belakang sekali. Betul. Plastik. Betul. Plastic limit XY. Okay. Y axis. Yang ni adalah plastic limit at Y axis. Fy sama table at page 2 gamma M dot equal to 1.0. So dapat MPLRD bahagi dengan MED. If less than 1, so should be okay lah. Yang ni pun sama, simple je. Macam ni sama dia buat. Okay. So this one, yang ni class 1. So dia guna formula ni. WPLRD nilai dia yang ni, yang dia ambil daripada table dimension of properties. Bahagi dengan Fy. Okay. Darab dengan Fy and then bahagi dengan 1.0, so dapat 246.4. Okay. Dia bahagikan dengan nilai MED dia. Okay, dapat 0.64. So okey lah. Okay, yang ni pun sama. Kalau tak okey memang kena tukar saiz. Ada soalan? Tak ada. Okay. Madam, Ya. saya nak tanya. Yang MCRD tu kan kelas 1 dengan kelas 2 kan guna WPL FY over gamma MO kan? Betul. Kalau yang kelas 3 WEL min tu mana dapat? Value EL min ni elastik. Sama dekat table properties. Dekat belakang. sama. Okey. Dia ada dekat belakang. Okey. Terima kasih madam. Tapi biasanya kelas 1 and 2 je lah kalau awak base cover. Betul, WEL. Elastic modulus. Kalau EL ni adalah elastic modulus, yang ni plastik modulus. Sekejap. Tapi biasa kita ambil dekat Y. This one. Yang ni WPL. Yang ni elastic modulus adalah WEL. EL. And ambil dekat ni lah. Dekat YY axis.
lagi? Ada soalan lagi? Ada. Okay. So yang ni pun sama, resistant to shear buckling pun awak tak cover. Okay. Yang ni, this one. So tak perlu kira lah. Tak ada dalam appendix ni tu ada. Okay. And then next adalah flange buckling. Resistant to flange induced buckling ataupun flange buckling lah, simple name dia. To prevent decompression flange buckling in the plane of the web, the following criterion should be met. Criterion should be met. Okay. Yang ni formula dia ada dekat page 10. Muka surat 10 dalam design appendix. Okay. Saya padam nanti. Okay. Untuk dapatkan flange induced buckling, okay, macam mana kita nak tahu yang kita punya tu okay. So dia mesti HW over TW must less than K E FYF, okay, square root AW over AFC. Okay. So HW, kita tahu HW tadi, HW sama dengan H minus 2TF. Okay. TW thickness of web. So yang ni dapat daripada properties and dimension kat belakang. Okay. E, okay. So E value untuk steel adalah 210 darab 10 kuasa 3 kilonewton per Newton per mm square. Okay. Yang ni dekat muka surat pertama ada ni. Dah dibagi tahu nilai E kita kat sini. This one. Okay, this value, so nilai E. Okay. FYF equal to FY. Yang ni sama dengan FY. FYF flange. FYF flange sama FY. Okay. This one sama je. AW. Okay. AW equal to HW TW. Area. AFC. Okay. AFC equal to BTF. K, okay, nilai K dia refer dekat sini, the K value. Plastic rotational utilized K equal to 0.3. Kalau kita punya kelas adalah kelas 1, so K kita adalah 0.3. Kalau kelas 2, 0.4. Kalau kelas 3, 0.55. Okay, so this one untuk nilai K. Depend on class. Class 1, class 2, class 3. AW, HW, TW, AFC adalah BTF. HW, H minus 2TF. Yang ni abang tulis sikit lah sebab tak ada. Okay. And then kena pastikan this one, okay, must more than HW over TW. So should be okay kalau nilai dia lagi yang ni lagi besar. So flange induced buckling okay lah. Dia takkan berlaku buckling lah dekat sini. Okay. So yang ni dia guna sebab ni kita punya kelas 1. So K dia adalah 0.3. Okay. Ni AF equal to BTF. This one formula ni awak tak ada. So formula ni awak kena tulis ataupun ingat nanti.
HW, AW adalah HW, TW. Okay, so yang dia masukkan HW ni dah kira kat atas tadi. Okay, sama dengan dekat shear. So dia masukkan dapat 257. This one compare dengan this one, HW. Ada soalan? Untuk 3, shear, bending, flange buckling. Ada? Tak ada? Okey. Last, okay, adalah web buckling. Yang ni banyak sikit. So pada bulan nanti yang tak lepas tu tak apa. Yang print out ini. Okay. And then ada yang last sekali adalah web buckling. Dia punya formula muka surat 7. Design resistant web buckling. Ni nama F lah. This one. Okay. Design resistant or web buckling. Okay, web buckling. Okay, so first, okay, kita kena untuk pastikan yang apa web buckling ni, okay, tidak berlaku buckling lah, okay, dia so kita kena check nilai FRD kita, okay, must more than nilai VED kita, okay. So VED dapat daripada shear force diagram, okay. So macam mana nak dapatkan nilai FRD, okay. FRD dia ada bagi formula dekat sini, okay. So Fy W yield strength sama dengan nilai Fy LEF kita tak tahu, TW the thickness of web ada dekat apa table properties, gamma M1 equal to 1. Okay. So sekarang yang kita tak tahu adalah LEF. Okay. Macam mana nak dapat LEF?
Okay, LEF adalah the effective length for resistance to transverse force. Okay, so LEF kat sini adalah XF and Y. Okay, so dia cakap LY is the effective loaded length C6.5. The length stiffness bearing SSC 6.3. So daripada sini kita kena tengok 6.5. So 6.5 kat sini. Page 9. Okay, so the effective loaded length. The effective loaded length LY should be calculated as follow. M1 FYF BF FY W TW. Okay, so M2 equal to 0.02 HW over TF. So FYF equal to FY, FYW sama equal to FY, BF equal to TW. Sekejap Betul lah. Okay. So M2 ada dua. Kalau kita assume lambda F more than 0.5. Okay. So kita kena guna this formula. Kalau kita assume lambda F less than 0.5. So M2 equal to 0. So first kali assume this one dulu. Okay. First assume more than 0.5. Nanti bila kita kira lambda F yang betul dekat sini, lambda F kat sini, okay, so kita kalau dapat more than 0.5, so okay lah. Kalau kat sini dapat kurang daripada 0.5, so kena recalculate balik, masukkan M2 ni kosong. Okay, so dapat M1, M2, kita kena kira. Okay, kita kena kira LY kat sini. Sebab sekarang kita nak dapatkan adalah LY. So LY kita punya type C. Okay. Type C ni, okay, dia dekat sini. This one. Okay. So kita hanya guna yang ni je kita punya. Okay, yang ni kita tak guna. So kita assume kita punya bearing dekat end of column lah. This one bearing. Okay, yang warna biru ni bearing. SS tu adalah size bearing. C tu adalah distance end of beam to the bearing. Okay, so this one. So sebab tu kita guna formula LY ni tadi dekat yang type C ni. So awak kena kira yang formula 6.1 dahulu, lepas tu kira formula 6.12. Okay. LE this one. Okay. So untuk dapatkan LE kena kira KF. KF formula dia daripada sini, yang type C tadi ni. This one. Ni KF. 2 tambah 6 SS tambah C bahagi HW must less than 6. If not, use 6. Kalau nilai yang dapat kat depan ni lagi besar daripada 6, so kena ambil nilai 6. Okay.
E sama 210 TW thickness at web 2 FY HW less than SS plus C. Okay. Kalau example yang ni, okay, example yang ni, nilai bearing yang dia bagi, okay. So this one dia kata 100 mm bearing at end each end. Okay. So yang ni beam kita. Ni beam kita end dia dekat sini. Okay. Ni 100, so nilai SS kita adalah 100. Nilai C kita equal to 0. Sebab beam ni dah dekat tepi. Kalau let's say beam kita, ni beam. Okay, ni beam. Ni beam. Kita punya bearing tu berada dekat sini. So this one will be the C value. This one will be SS value. Tapi yang ni dia memang dah, ni end of beam kat sini end. Okay. So C dia tak ada. So C value will be 0. Faham tak? Nah. Faham. Okay, bagus. Risau dia ambil. Okay. So yang ni semua dah tahu untuk dapat. Madam, Ya. saya nak tanya yang ni. Ha? Yang formula LY tu kita guna yang bahagian atas je sebab kan ada dua tu kan. Yang ni kena kira dua-dua. Kena kira yang ni, kena kira yang ni. Ambil the smallest one. Okay. Second, the smallest value. Antara this one and this one, yang mana lagi kecil? Ambil yang tu. Oh, jadi nilai LE je untuk dua-dua formula tu samalah. Yang Ya, bawah tu kan. betul. LE dia sama, LY kena compare dulu. Antara this dengan this, antara 6.11 dengan 6.12, yang mana lagi kecil? So, yang tu akan jadi nilai LY kita yang akan masukkan kat dalam ni nanti. Yang akan masukkan dekat sini. L efektif tu Ni bukan. Ni. Baru dapat kat sini. LY ni. Kat sini. Belum L efektif lagi. L efektif adalah XF darab LY. Yang kita baru dapat tadi baru LY. Okay, faham. Terima kasih madam. Okay. And then kita kena cari, yang ni kita dah dapat. Then kita kena cari XF ni. Okay. Dekat reduction factor, okay, C 6.4. So reduction factor ni dekat sini. Okay. The reduction factor XF should be obtained from this formula. Okay. So kita ada SF equal to 0.6. Lambda F less than 1.0. So lambda F equal to Ly. Okay, Ly kita dah cari tadi. TW kita ada, FYW kita ada, yang kita tak ada adalah FCR. Okay, so macam mana nak dapatkan nilai FCR? Okay, so FCR equal to 0.9 KF E TW over HW. So KF ambil daripada figure 6.3. Figure ni nilai KF yang sama tadi. Okay. And then E kita ada, TW ada, HW equal to H minus 2 TF. So dapat nilai FCR. Okay, dapat nilai lambda F. Dapat nilai lambda F. Okay, barulah darab kat sini XF barulah darab kat sini SF darab LY dapat LE F, barulah dapat nilai FRD. Okay, dan FRD mass more than VED. Kalau soalan final saya tengok biasanya kalau dia tanya checking, dia akan tanya checking for shear,
plus dengan bending. Dia takkan tanya dah flange dengan web buckling. Okay, biasanya 10 markah. Ataupun dia hanya akan tanya web buckling sebab web buckling ni panjang. Web buckling 10 markah macam tu. Dia takkan tanya awak 4-4 lah. Maknanya satu lagi shear web flange. Dia takkan tanya dalam satu soalan tu semua ni. Yang ni. Okay. Total markah biasanya untuk steel column 15 tak silap. 15 markah je. 5 markah dia akan suruh kira bending, shear force dengan bending, value, and then sama ada check shear plus buckling ataupun web buckling atau sahaja ataupun flange dengan shear. Dia takkan combine semua. Awak ada 4 shear, bending, web buckling, flange buckling. Salah satu je lah sebab web buckling ni paling panjang. Okay, so kalau awak dapat FRD more than VED, so okay lah, satisfied lah. Apa ni tu? Ada soalan ke? Saya Madam, kalau kita dapat FRD lagi kecil dari VED, kita kena ubah kat mana? saiz, kena tukar saiz lain. Dia tak ada Lain. tak ada ni dah, memang cara dia kalau steel dia memang kita kena provide saiz lain ataupun kena grade apa concrete steel grade tu kena tinggi, kena tukar. FY tau, nilai FY kena tukar. Saiz tu kat page 2 tu Bukan, saiz tu dekat table dimension and properties tu. Oh, yang kat belakang tu. Okey. Ya, yang kat belakang, yang belah kanan sekali tu. Okey, terima kasih madam. Okay. Yang ni saya ya, dia nak tanya. Yang ni Apa? Tadi tu apa? Saya terlepas tadi. yang mana? Yang dekat 6.5 ada BF. Nak cari M1. 6.5. Mana? Yang mana? Yang Dekat M1 atas. M1 ni. M1. Okey. Ada BF. Tadi terlepas. F tu nak ambil mana? B sama, B flange, nilai B. Oh, dia B dekat flange lah kiranya. Okay. B dekat flange. Lagi soalan ada. Ni saya simplifiedkan untuk web buckling. Sebab dia banyak step kan. Web buckling. First, awak kena kira KF. KF nak dapat daripada mana? Figure 6.1 page 6. So lepas kira KF, nombor 2 kena cari M1. Yang ni page 9. Dekat page 9. Nombor 3 kira M2. So first kita akan assume lambda F more than 0.5. Sama at page 9. Number 4 kita akan kira LE. LE sama dekat page 9. And then number 5. Kita kira LY. Dah dapat LE, kira LY. Ni sama page 9. Nombor 6. Kita akan kira lambda F. So ni page 8. So lambda F. If lambda F more than 0.5, proceed next step.
Okay. If lambda F less than 0.5, recalculate from step. Calculate from step 3. Kalau kat sini awak dapat, sebab kat sini kita assume lambda F ni more than 0.5. So kita kira M, nilai M2 ni berapa. Tapi bila kita check kat sini, dekat step 6 ni, kita tak dapat lambda F tu lebih kurang daripada kosong. So kita kena kira balik dekat sini, masukkan M2 tu sebagai kosong. Okay, kalau baru proceed yang lain. Kalau dapat more than 0.5, so proceed to next step lah, step ke-7. Okay, dah dapat lambda F. Okay, so yang ke-7, kena kira XF. Yang ni dekat page 8. Okay, so yang ke-8, kena dapatkan FRD. FRD, dapat FRD, okay, FRD this one, yang ni, FRD, yang ni, okay, sebab dah dapat nilai-nilai lain baru boleh masukkan nilai FRD. Yang ni dekat page 7, ni, last step adalah compare. Compare FRD, okay, must more than VED. So, okay. Kalau tak, okay, change sign. So, recalculate from start. From 1 balik lah. Kalau tak okay, kena tukar size, lepas tu recheck balik. Boleh? Dapat salin? Dapat kan? Saya tulis sama je laju dengan awak. So, done for steel beam. Okay. Ada soalan? Hari Ahad ni kita buat satu example lagi. Okay, awak boleh tengok example yang ni. Example yang ni, tapi yang dia kalau yang kedua ni bolehlah tengok. Cuma yang ni, sekejap. Cuma example yang ni, example first tu okay. Example kedua ni, sekejap. Example of design for natural straight. Okay, untuk yang ni, okay, tak payah tengok lah sebab yang ni dia kira, yang ni complicated sangat ni. Sebab dia banyak UDL load ni. Okay, so yang bawah-bawah ni tak payahlah. Yang kita punya akan belajar simply supported je. Okay, pening pula, tak payah. Okay, tengok first. Okay, yang ni boleh tengok simply supported ni. Tapi dia punya load, yang ni boleh tengok. Sebab yang ni dia ada point load. We fully set along the line and bearing dengan ada unstiffness support and under the coastal load. Check resistance of resist for the body. Okay, and concentration load. Okay. Okay. Yang ni awak boleh tengok sebab yang ni dia combination UDL dengan point load. This one. Okay. Yang ni sama dengan kita simply supported. Macam mana dia dapatkan bending moment diagram, shear force diagram. And then yang ni samalah. Yang ni boleh lah untuk tengok example. Nanti kalau ada yang tak faham tanya saya. Lepas tu hari Ahad ni kita buat satu lagi example sama-sama. So should be okay lah. Okay? Okay, madam. Lepas tu kita dah masuk kolom. Sikit je lagi.
kita habiskan awal supaya minggu 14 tu awak duduk relax je. Buat projek pula, ada satu lagi projek soalan tak dapat lagi. Assignment jangan lupa sebelum pukul 6 hari ni di U-Feature. Okay, pastikan nama ada dalam PDF semua. Hantar sekali soalan beserta tanda tangan. Okay, signature tu kena letak. Okay, itu je lah. So, attendance dekat U-Feature jangan lupa. Okay, so that's all for today. Sekarang soalan boleh mesej saya. Okay, lambat dan cepat saya akan cuba reply lah. Terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih, Madam. Terima kasih, Madam. Nama tak dengar suara Mirul. Thank you, Madam. Okay.